أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. Ayat 1 Suratul Isra. Surah yang ke-17 diturunkan di Mekah, adanya 111 ayat. Awal juzuk yang ke-15. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Maha suci Allah yang telah menjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjid Al-Haram di Makkah ke Masjid Al-Aqsa di Palestin, yang kami berkati sekelilingnya untuk memperlihatkan kepadanya tanda-tanda kekuasaan dan kebesaran kami. Sesungguhnya Allah jualah yang amat mendengar lagi amat mengetahui. Dia terjemuh lagi di dalam Pimpinan Ar-Rahman ne 02. Ayat ini menjadi dalil tentang peristiwa Isra junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Masjid Al-Haram ke Masjid Al-Aqsa dengan ruh dan jasadnya. Tentang peristiwa Mi'raj pula ada disebutkan dalam suratul Najmi, iaitunya surah yang ke-53. Peristiwa Isra dan Mi'raj bukan sahaja tersebut di dalam Al-Quran, tetapi juga di dalam hadis-hadis yang sahih seperti Al-Bukhari, Muslim dan lain-lainnya. Ini dengan secara reka, tapi huraiannya begitu panjang. Hubungnya dengan Isra dan Mi'raj menjadi satu satu nama surah, iaitunya suratul Isra. Ada satu lagi surah Bani Israel, dan boleh jadi wallahu alam lah ada lagi nama-nama lain bagi surah ni, tapi hak masyhurnya suratul Isra dan surah Bani Israel. Allah Subhanahu wa taala cerita di sini maha suci Allah. So surah ni hak pasal mula dengan subhana, hak lain daripada tu sabbaha lillah, yusabbihu lillah. Tu hak pasal sabbaha lillah, iaitunya bertasbih kepada Allah semua yang ada di langit dan di bumi. Tapi hak ni subhana, maha suci Allah. Maha suci ni artinya kita puji Allah Subhanahu wa taala dan kita tak ragu-ragu walaupun sedikit. Tak ada syak, tak ada seka kepada Allah. Sebab apa tu? Allah lah yang maha suci, yang menjalankan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di malam hari dengan tubuh dan badan. Ada sebahagian kumpulan rakyat katanya Nabi masa Isra Mi'raj Nabi duduk tidur di Mekah, tak ada pergi dia. Tapi perginya ngaruh dia. Ni pendapat dhaif dan hampir-hampir ulama-ulama ingkar pendapat ni. Sebabnya perkataan abdun artinya hamba, maknanya manusia. Kalau sekiranya dengan roh, cakap anak Tuhan raya, katanya Allah menjalankan Nabi Muhammad tu
dengan roh dia. Tubuh dia duk tidur tapi roh dia duk gi situ gi sini. Cerak nah Tuhan rakyat lagu tu, tapi Tuhan tak ada rakyat macam tu. Tuhan rakyat katanya dengan tubuh, badan dia dan roh dia. Hak ni kita fikir tak sapa. Dengan sebab apa? Peristiwa Isra' dan Mi'raj ni adalah peristiwa leceh ya panggil. Peristiwa yang menyalahi sungguh-sungguh dengan adab manusia biasa. Sebab belum pada nak Isra' Mi'raj tu peristiwa nak berlaku, Jibril mari jumpa dengan Nabi, ambil Nabi ni belah perut dulu. Belah perut dulu. Buai benda-benda hak cemar. Teriam prom untuk Nabi ni terima benda yang besar, iaitu nak naik di atas langit sana tu. Yang amat besar sekali yang Allah Ta'ala nak beri kepada Nabi, iaitu semaya. Alhamdulillah. Sebab tu siapa-siapa kecek peristiwa Isra' dan Mi'raj, bukan sedap duduk di perjalanan Nabi tu baik daripada Mekah pergi situ naik bawa gi sampai di bumi Palestin, naik atas langit yang ketujuh, turun mari sampai Mekah semula dalam masa semalam ni. Bukan sedap duduk di cerita tu dak, tapi hak paling penting highlight ya panggil sing samkan, iaitu duduk di Nabi terima semaya sebagai lambang terah dan tia agama. Tak biasa Allah Ta'ala cen mana-mana Nabi, mana-mana Rasul belum pada tu. Lepas tu dalam Islam ni nak menunjukkan bahawa semaya itulah yang Allah Ta'ala jepuk Nabi untuk menerima sendiri. Hukum-hukum lain Allah Ta'ala buat turun. Puasa, haji, jihad, gotu, goni, suruh dan larangan, semua perintah daripada langit turun ke bumi. Tapi semaya ni dari bumi naik ke atas, turun ke bumi. Yang Allah Ta'ala beri kepada Nabi, aku nak beri, dan kepada umatmu juga aku beri hak ni. Lepas tu kan hak Nabi duk torong daripada 50 semaya sehari-hari, torong dengan Allah Ta'ala, kurang minta kurang sampai 5 waktu. Tu pun ketika tinggal 5 waktu, Nabi Muhammad SAW jumpa dengan Nabi Musa. Dia tekah mula-mula tu Nabi jumpa dengan Nabi Musa, dah tekah turun tu. Tekah nak naik pun jumpa dah dengan Nabi Musa di langit tu. Tapi apabila turun pak tu jumpa pula dengan Nabi Musa. Itulah boleh jadi sebab semaya hak 50 waktu ni kodok kurang sebab Nabi Musa ni pergi rayak kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Umat aku ni gagah lebih pada umatmu lagi. Semaya sekali ya sehari, pagi sekali petang. Maknanya semaya 2 kali ya sehari. Tu pun duk tinggal galik-galik. Pas umatmu nak semaya 50 waktu, tak kerja makan, tak ada kena buat kerja, tak ada kena makan, tak ada kena tidur. Sudah bayar duk sebentar semaya, bayar pula. Semaya bayar pula. Duk dalam 20 minit lebih kurang. Kalau kira ambil 50 waktu, kita bubuh dalam masa 24 jam ni, 20 minit lebih sikit. Waktu. Alhamdulillah, lekat 5 waktu. Tu pun Nabi ayat katanya, aku rasa malulah dengan Allah. Nak minta turun. Tiap-tiap kali Allah Ta'ala, tiap-tiap kali Nabi katanya aku naik, Allah Ta'ala turun semua. Maknanya kurang semaya. Masya Allah. Inilah Nabi Muhammad ayat katanya, kalau pada mulanya 50 waktu, aku harap mudah-mudahan 5 waktu ni lah top senang 50 waktu hak Allah Ta'ala perintah pada mula-mula. Alhamdulillah. Sebab tu kita jangan tinggal sama sekali semaya. Semaya ni adalah tiada agama, dan kalau boleh lagi saya seru semua jangan tinggal semaya fardu pasal jamaah. Kena semaya jemaah.
Tu tak ada arah. Kalau misal katanya kita uzur, siapa kau tak boleh bangun, siapa kau adalah uzur syar'i dia panggil. Kalau tak boleh semaya Jumaat tu tak ada arah. Tapi kalau lah boleh, kita semayalah Jumaat di mana-mana masjid. Mana-mana tempat semaya yang adanya semaya Jumaat. Ya ada juga setengah-setengah tempat tak boleh buat masjid, kena buat musalla ya. Ni duduk di keadaan Tuhan lebih tahu kehendak manusia macam mana. Tapi apabila kita belajar daripada suratul Isra ni, walaupun Allah Ta'ala royak pada awal ayat yang pertama hubungi dengan dua masjid. Bermaknanya ada hubung kait di antara Masjid Mekah dengan Masjid Al-Aqsa, iaitu Masjid Al-Haram di Mekah. Nama selalu minal Masjidil Haram. Allah Ta'ala letakkan nama masjid yang adanya Kaabah, namanya Al-Masjidil Haram. Masjid Al-Aqsa. Al-Aqsa ni maknanya yang jauh. Aqsa maknanya yang jauh. Sebab tu perjalanan di antara Masjid Mekah pergi ke Masjid Al-Aqsa ni biasanya orang guna masa sebulan. Sebulan dalam perjalanan pada zaman-zaman dulu. Zaman ni sebentar ya. Naik kapal terbang pergi sebentar. Tapi alhamdulillah, ayat katanya hubung kait di antara dua masjid ni adalah yang Allah Ta'ala janji di dalam Quran royak beberapa tempat hubungnya dengan masjid. Alhamdulillah. Kita pergi sikit lagi, iaitunya yang kami berkati sekelilingnya. Royak Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah. Boleh kata peristiwa-peristiwa Nabi dan Rasul zaman-zaman dahulu kebanyakannya terikat dengan Masjid Al-Aqsa. Alhamdulillah. Tekah lama mana antara Masjid Mekah dengan Masjid Al-Aqsa bina dia tu, iaitu 40 tahun. Setelah Nabi Ibrahim pergi letak batu Kaabah, maknanya pergi bina Kaabah di bumi Palestin, maka selepas daripada tu Nabi Yaqub, Nabi Ishaq, dalam setengah-setengah sejarah ayat katanya orang yang meletakkan batu asas Masjid Al-Aqsa. Sahabat Nabi tanya, lama mana Nabi? Tekah masa Nabi royak 40 tahun. Maka alhamdulillah, kita apabila kita tengok di sini satu ayat yang Allah Ta'ala kepada kita, surah peristiwa nama suratul Isra duduk di ayat yang pertama selalu dah. Lepas pada tu lah hubungnya dengan Nabi Musa dan beberapa cerita lagi hubungnya dengan Bani Israel yang Allah Ta'ala janji royak katanya Bani Israel ni akan buat ceroboh, maknanya buat rusak di atas muka bumi, buat gotu, buat gani. Maka insya-Allah kita akan belajar semula. Tapi ayat yang pertama ni masih lagi ada huraiannya insya-Allah. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.